Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi semua. Okey. Jadi kita dah hampir ke akhir topik 1 ni dan inilah subtopik yang terakhir dalam topik 1 iaitu sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Okey, mari kita baca. Setiap peristiwa sejarah yang berlaku mempunyai sebab dan akibat. Kajian tentang sebab dan akibat memudahkan pemahaman kita terhadap peristiwa sejarah. Hal ini boleh dilihat pada Hari Anugerah Kecemerlangan Akademik Sekolah. Sekolah mengadakan Hari Anugerah Kecemerlangan Akademik untuk menghargai murid yang menunjukkan kecemerlangan dalam bidang akademik. Hari Anugerah Kecemerlangan Akademik dapat menaikkan semangat murid untuk belajar lebih tekun. Okey. Pernah sertai tak Hari Anugerah Kecemerlangan Akademik ni? Okey. Setiap tahun semua sekolah akan mengadakan Hari Kecemerlangan Akademik. Okey. Siapa-siapa yang dapat nombor 1, nombor 2, nombor 3 selalunya akan dapat hadiah pada akhir tahun. Nombor 1 dalam tingkatan, nombor 1 dalam seluruh tahun 4, dia nombor 1. Okey, so dia akan dapat hadiah. Tahun nombor 2 dapat hadiah, nombor 3 dapat hadiah. Siapa yang peningkatan terbaik pun dapat hadiah. Siapa yang BM paling tinggi pun dapat hadiah. BI paling tinggi dapat hadiah. Sains paling tinggi dapat hadiah. Sejarah paling tinggi pun dapat hadiah. Kalau dia dalam exam, dia jawab dengan tepat semualah. Okey. Kita tengok apa kaitan sebab dan akibat dalam Anugerah Kecemerlangan Akademik ni. Mari kita tengok ya. Okey, sebab dia menghargai murid yang cemerlang dalam bidang akademik. Bila sekolah membuat Hari Anugerah Kecemerlangan Akademik, okey. Sebab apa sekolah buat? Sebab untuk menghargai murid yang cemerlang dalam bidang akademik. So, murid yang cemerlang akan dihargai, dia bagi hadiah. Okey. Dan oleh sebab kita buat Hari Kecemerlangan ni untuk menghargai murid yang cemerlang ni, akibat dia tahun depan murid akan belajar dengan lebih tekun. Murid yang tak dapat hadiah pada tahun ini, dia akan belajar dengan lebih tekun supaya dia dapat hadiah pada akhir tahun hadapan. Faham? Sebab cikgu-cikgu dengan sekolah buat Hari Anugerah Akademik ni. Kecemerlangan Akademik. Anugerah Kecemerlangan Akademik ni. Dan akibat dia, murid pada tahun depan akan belajar bersungguh-sungguh supaya dia pula dapat hadiah. Yang tak dapat hadiah akan belajar bersungguh-sungguh. Nampak ni? Okey. Ini sekolah mana ni? SJK Sifunyu tahun 4. Okey. Okey. Funyu 4. Oh, 4 sekolah Funyu ni. Okey. Kita tengok. Dalam sejarah, macam-macam peristiwa telah berlaku dan ada sebab dan akibat dia. Benda ni berlaku, akibat dia macam ni. Benda ni berlaku, akibat dia macam itu. Faham? Okey, kita tengok. Peristiwa mendapatkan kemerdekaan. Okey, dia cerita pasal peristiwa nak merdeka. Sebelum merdeka, macam-macam berlaku sebelum merdeka. Jepun datang serang. Lepas Jepun datang serang, mereka bom Jepun. Bom negara Jepun tu. Dia bom dua negeri dekat Jepun tu. Dia meletup kan. Guna bom nuklear. Bom atom kot. Atom. So, bila jatuh meletup, habis satu kawasan Jepun tu, dua kawasan Jepun tu, Hiroshima dengan Nagasaki tu, habis. Hilang semua orang dalam tu. Mati. Yang duduk kat luar-luar pun, mati. Sebab kena radiasi daripada bom tu. Okay. So, bila mereka bom tu, negara Jepun dia goyang. Dia tengah berperang ni, Perang Dunia Kedua, dia goyang. Dia rasa, tak boleh menang ni. So, dia kata, okay, Jepun menyerah kalah. Semua tentera-tentera yang duduk dekat negara-negara ni, macam dekat Tanah Melayu ni, Tanah Melaya ni, semua dia panggil balik ke Jepun sebab dia dah menyerah kalah, dia tak nak perang dah. So, bila jadi macam tu,
Itulah sebab negara Jepun kena bom sekali. So akibat dia Jepun menyerah kalah. So Jepun pun balik. Faham? Itu contoh yang pertama. Okey. Yang kedua, bila Jepun menyerah kalah, British masuk dekat dalam negara Malaysia. Dia urus takbir, bukan negara Malaysia waktu tu. Masa tu tanah Melayu. Okey. So dia mengurus takbir tanah Melayu ni sampailah dia memberi cadangan yang Malayan Union akan diwujudkan di tanah Melayu. Malayan Union ni dia sangat, bagi cikgu dia sangat jahat lah. Okay? Malayan Union ni dia nak rosak, dia nak kawal semua tanah Melayu ni. Dia tak nak bagi dekat raja, tak nak bagi dekat rakyat tanah Melayu ni. Masa tu tanah Melayu tu ada orang Melayu, ada orang Cina, ada orang India. Faham? Orang Melayu ni penduduk asal lah. Orang Cina datang daripada negara Cina waktu tu untuk melombong biji timah waktu tu dan melombong emas. Okey. Dan yang ketiga orang India, dia ambil daripada negara India, dia bawa daripada negara India ni zaman dulu tau, bukan zaman sekarang. Okey. Ambil daripada negara India bawa ke tanah Melayu pada waktu tu untuk duduk untuk buat kerja menoreh getah kot cikgu rasa waktu tu. Okey. Jadi bila dia nak buat Malayan Union, rakyat diketepikan, raja-raja pun diketepikan. So semua rakyat marah. Semua rakyat tak nak. Semua tak nak. Okey. Bila British dia nak menjajah tanah Melayu pada waktu tu dengan cara buat Malayan Union, semua rakyat waktu tu tak nak benda tu. Sebab dia orang tak akan bebas kalau Malayan Union tu diadakan. Okey, kita tengok. Peristiwa mendapatkan kemerdekaan bagi negara kita juga mempunyai sebab dan akibat. Tanah air kita dijajah oleh pihak British. Nampak? Dia dijajah oleh pihak British. Lepas Jepun, British masuk, jajah juga. Rakyat berjuang membebaskan tanah air sehingga berjaya mencapai kemerdekaan. Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Sebab British menjajah tanah Melayu. Akibat dia, bila British jajah, rakyat rasa terkongkong, rakyat tak boleh buat ini, tak boleh buat itu. Jadi rakyat berjuang untuk membebaskan tanah Melayu daripada penjajah. Okey, semua waktu tu orang Cina ke, orang India ke, orang Melayu ke, semua berjuang. Semua tak nak benda ni. Tak nak negara ni jatuh pada tangan British. Okey, penentangan terhadap Malayan Union, nampak? Dia buat poster lah, dia buat banner. Tengok waktu ni pakai kain plakat je ni. Pergi buat protes dekat tengah jalan pakai kain plakat. Akhirnya Malaysia dapat merdeka. Dia berjuang, pemimpin-pemimpin zaman dulu tu, sultan-sultan zaman dulu semua boikot Malayan Union ni, tak nak pergi dia punya apa? Pengisytiharaan tu tak nak pergi. Sultan-sultan tak nak pergi. Tunku Abdul Rahman pun, semua ahli politik yang berpejuang waktu tu boikot benda ni, dan akhirnya dia berjuang pergi ke jumpa Ratu Elizabeth tu, minta untuk merdeka. Akhirnya dapat merdeka pada tahun 1957. 31 Ogos 1957. Itulah tarikh pertama kita merdeka. Kita tengok satu video. Mana video? Ni video lama ni. Okay, cikgu video ni kecil je. Sebab kalau cikgu besarkan, dia lagi tak nampak. So kita kecilkan supaya dia boleh nampak sikit lah. Tempoh antara tahun 1946 hingga 1948 akan kekal terpahat sebagai sejarah pedih bangsa dan ketuanan Melayu di tanah air mereka sendiri. Gagasan Malayan Union British 1946 dengan jelas meletakkan tanah Melayu sebagai sebuah tanah jajahan mahkota British.
Segala kuasa politik dan pentadbiran adalah dalam bidang kuasa British, sementara Raja-Raja Melayu hanya bertanggungjawab terhadap hal ehwal agama Islam dan adat istiadat Melayu. Keadaan ini sekaligus menidakkan hak keistimewaan dan ketuanan orang Melayu di tanah air mereka sendiri, serta meletakkan orang Melayu, penduduk pribumi setaraf dari segi politik, ekonomi dan sosial dengan kalangan pendatang asing. Cara McMichael memperolehi tanda tangan daripada Raja-Raja Melayu secara ugutan dan ancaman serta penguartaan gagasan Malayan Union pada 22 Januari 1946 benar-benar meresahkan dan menyinggung orang Melayu. Keadaan ini ternyata menjadi katalis kepada kebangkitan kesedaran orang Melayu bagi mempertahankan hak mereka. Akhbar-akhbar Melayu seperti Utusan Melayu, Majlis dan Warta Negara memulakan kempen dan serangan terhadap British serta sekaligus meniupkan semangat kebangsaan kepada orang Melayu. Mereka menyeru orang Melayu agar bersatu dan mengadakan suatu kongres untuk menentang Malayan Union. Datuk On Jaafar ketika itu pegawai daerah Batu Pahat menyahut seruan itu dengan menubuhkan Pergerakan Melayu Semenanjung Johor PMJ pada 1 Januari 1946. Hasil dari cadangan pertubuhan ini, Kongres Melayu pertama telah diadakan dari 1 hingga 3 Mac 1946 di Kelab Sultan Sulaiman, Kuala Lumpur. Kongres yang julung kali diadakan demi perpaduan orang Melayu dihadiri sebanyak 41 buah pertubuhan Melayu seluruh tanah Melayu. Pada hari pertama, ribuan masyarakat Melayu berkumpul untuk menunjukkan sokongan kepada Kongres di samping memperlihatkan kepada British bibit-bibit tentangan mereka terhadap Malayan Union. Dalam masa yang sama, bekas pegawai-pegawai British yang pernah berkhidmat di tanah Melayu seperti Frank Swettenham, George Maxwell, Richard Winstead dan Cecil Clementi Smith turut melahirkan bantahan terhadap Malayan Union melalui penulisan dalam akhbar Times London. British bagaimanapun tegal meneruskan gagasan Malayan Union dengan melantik Sir Edward Gent sebagai Gubernur dan mengisytiharkan Malayan Union pada 1 April 1946. Bagaimanapun, majlis pelantikan Gubernur tercemar tanpa kehadiran Raja-Raja Melayu. Dalam masa yang sama, orang-orang Melayu menzahirkan penentangan dengan memakai songkok hitam berlilit putih tanda berkabung sebagai lambang kematian bangsanya selama 7 hari. Pada 11 Mei 1946, dalam Kongres Melayu ketiga yang berlangsung di Johor Bahru, Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, Perkembar atau United Malays National Organisation UMNO ditubuhkan sebagai wadah politik ulung orang Melayu menentang Malayan Union. Datuk On bin Jaafar dipilih sebagai Yang di-Pertua yang pertama. Kebangkitan kesedaran dan penentangan orang Melayu ternyata semakin lantang selepas penubuhan UMNO. Pihak British yang mula menyedari kesan buruk kebangkitan dan penentangan orang Melayu segera menghantar wakilnya, Captain L.D. Gammons dan Lieutenant Colonel Rhys William ke Tanah Melayu. Kunjungan mereka ke Johor Bahru telah disambut dengan beribu-ribu orang Melayu yang berbaris di sepanjang jalan menuju ke istana. Keadaan yang sama berlaku di Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Negeri Sembilan dan kota-kota lain di Tanah Melayu. Malah, ketika di Kota Baru, seramai 10,000 orang Melayu melakukan tunjuk perasaan. British akhirnya terpaksa mengalah kerana Malayan Union jelas tidak mendapat sokongan dari raja-raja dan orang-orang Melayu. Gubernur Malayan Union, Edward Gent, akhirnya mengadakan satu rundingan khas dengan Raja-Raja Melayu dan para pemimpin UMNO diketuai oleh Datuk On Jaafar. Satu perlembagaan baru akhirnya digubal bagi mewujudkan sebuah persekutuan di samping menjamin hak keistimewaan dan ketuanan orang Melayu di Tanah Melayu. Hasrat itu akhirnya tercapai apabila Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dibentuk pada tahun 1948 bagi menggantikan Malayan Union 1946. Okey. Inilah cerita Malaya Union. Selepas habis Malaya Union ni,
jadi Persekutuan Tanah Melayu, dan akhirnya kita telah mendapat pemerintahan yang menjadikan Melaya bebas dan bertanggungjawab menentukan nasibnya sendiri. I'm indeed proud that on this, the great... Kami akan sentiasa mengingatnya dengan kesyukuran, kata Perdana Menteri dalam ucapannya, bantuan yang telah kami terima dari Great Britain dalam perjalanan menuju kemerdekaan. Dengan nama Allah yang Maha Murah, yang Maha Kasiani. Kemudian, Bapa Kemerdekaan menegaskan kata-kata permasyhuran kemerdekaan yang memansuhkan kuasa pemerintahan British dan mewujudkan satu perlembagaan baru bagi Melaya yang dari hari ini akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan yang berdaulat serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Kuala Lumpur 31 bulan Ogos tahun 57. Merdeka! 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 Okey, nampak? Inilah video yang dirakam pada waktu itu. Memang tak jelas lah zaman dulu. Pakai filem. Okey. Suara pun ada tak ada je. Okey. Jadi daripada adanya Malaya Union ni sebab British nak jajah tanah Melayu. Okey. Dari sebab adanya Malaya Union ni, orang Melayu waktu tu sedar dan menolak British ni, orang Malaysia zaman dulu tu lah. Okey, dan akhirnya kita telah mendapat kemerdekaan. Itulah akibat dia. Sebab dia ialah dia nak buat Malaya Union. So, orang Melayu tentang dan akhirnya Peristiwa Merdeka oleh Persekutuan Tanah Melayu. Dan oleh sebab dia tentang yang ini, okey, dan terjadinya peristiwa merdeka Persekutuan Tanah Melayu yang ini, maka semua rakyat negara Cina yang datang bekerja dekat Malaysia pada sebelum tahun 1957 tu, rakyat Cina dengan India pada zaman tu telah menjadi rakyat negara Malaysia. Sebelum ni dia rakyat daripada negara India dan Cina, faham? Okey, jadi selepas merdeka ni, dia telah diserap masuk sebagai rakyat Malaysia. Jadi daripada start pada tahun 1997, rakyat Malaysia terdiri daripada orang Melayu, orang Cina dan orang India. Faham? Okey, disebabkan merdeka ni, semua bangsa telah bersatu menjadi satu rakyat Malaysia. Jadi kenalah bersyukur. Faham? Okey. Sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah akan menimbulkan perasaan ingin tahu tentang mengapa dan bagaimana serta kesan peristiwa sejarah yang telah berlaku. Berdasarkan pemahaman tersebut, kita dapat mengambil iktibar dan pengajaran daripada peristiwa sejarah. Okey. Ini ialah imbas kembali. Kita dah habis dah topik ni. Tadi subtopik yang tadi tu ialah last kali. Jadi ini imbas kembali, pengertian sejarah, sumber sejarah, kaedah penyelidikan sejarah, ruang dan masa, dan sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Jadi, cikgu nak kerja kamu minggu ni ialah cikgu nak kamu salin muka surat ni. Muka surat 13 ni salin dalam buku tulis. Boleh ke semua? Salin dalam buku tulis? Yes. Selepas tengok video ni, tekan turn in dan salin. Okey. Okey, boleh? Okey, terbaik. Salin ni semua. Supaya awak boleh ingatlah sebagai rujukan nanti. Okey. Minggu depan, kita akan masuk ke subtopik seterusnya, iaitu
saya dan keluarga. Okey. Sekian. Terima kasih.